Okey, jadi untuk kira velocity dalam pipe, kita kena gunakan konsep Bernoulli equation. So Bernoulli equation ni, dia punya rumus dia adalah seperti ada dekat bawah ni. Okey, dia ada 3 term. Okey. Yang ni adalah inlet sebenarnya. P1, V1 dengan Z1 ni adalah inlet dia. Okey, yang ni adalah outlet dia. So term yang pertama ni, P ni adalah kita panggil sebagai pressure difference punya term. Okay, sebab dia ada P1 dengan P2. Pressure dekat point 1, pressure dekat point 2. So yang ada V1 kuasa 2 bagi 2G ni adalah kinetic energy. Okay. Dan yang ketiga ni adalah potential energy. So bila air mengalir dalam pipe, sebenarnya contributor untuk energy supaya fluid tu mengalir adalah daripada 3 energy ni. Pressure, kinetic energy dengan potential energy. So daripada teori ni baru kita boleh derive rumus yang kita akan gunakan sebenarnya dalam kita punya eksperimen. So kita sebenarnya nak buat supaya Bernoulli equation ni jadi seperti ini. Q sama dengan CD darab sekian-sekian. Yang mana Q ni baru kita boleh kira dia punya flow rate dalam pipe. Okay. Ni calculation dia kan yang kita dah buat dalam lab sebelum ni. Kalau kita guna Bernoulli equation, kita dapat 14.86. So actual flow rate 15 liter per minit. Kemudian nanti kita boleh adjust lah dia punya CD value dia. So sekarang kita nak buat supaya Bernoulli equation ni jadi seperti ini. Okay, so kita buat satu gambar rajah dulu. So kita buat gambar pipe. So semula kita ada dia punya surface bawah dulu. Kita buat gambar rajah yang sama macam tadi. So ada connector dengan pipe kecil. So air mengalir daripada kiri ke kanan. Kemudian velocity dia yang maksimum tu sebenarnya dekat tengah pipe ni. Okay. So ni adalah point yang mana velocity of pipe tu. Okay, dia sama juga dengan velocity yang maksimum kan dalam pipe. So yang tepi tu sebenarnya dia ada geseran. So dia tak ideal lah. So ideal kita ambil center point. So bila center point dia sama, so pipe ni tegak lah. Tegak dalam melintang. So ni Z2. So ni Z1. So bila kita tulis Bernoulli equation, P1 bagi rho G, V1 kuasa 2 bagi 2G tanpa Z1. Okay, V2 kuasa 2 bagi 2G campur Z2. Z ni adalah elevation ataupun tinggi So bila tinggi dia, kita tengok Z1 dengan Z2 ni sama. So kita boleh matikan terus. Sebab Z1 bawa pergi sana dia akan jadi tolak kan. So bila dia tolak nilai yang sama, so dia matilah. Okay. So sekarang kita susun equation ni untuk dapatkan Q tadi. Okay, mula-mula kita susun macam ni. P1 bagi rho G. Kita susun dengan kawan dia. P2 bagi rho G. So yang ni kita pindahkanlah pergi sebelah. So dia akan jadi V2 kuasa 2 bagi 2G tolak V1 kuasa 2 bagi 2G. So yang ni bila bawah dia sama, kita boleh combinekan. Okay, yang ni kita biarkan dulu. Okay, ataupun kita boleh tulis sama macam sebelah, V2 kuasa 2 tolak V1 kuasa 2 bagi 2G. Kemudian kita introduce satu equation P sama dengan rho GH. So kalau P1 dia akan jadi rho GH1 lah. So rho GH1 tolak rho GH2 bahagi dengan rho G sama dengan V2 kuasa 2 tolak V1 kuasa 2 bahagi 2G. Kemudian kita boleh keluarkan rho G ni. Okay, kemudian dia akan mati dengan bawah. So sebelah kanan ni mesti sama. Okay. So kita naikkanlah 2G ni ke atas supaya dia sama. Equation ni tak ada pecahan lah. 2G
H1 tolak H2. So ni sebenarnya adalah nilai manometer punya tinggi lah yang kita buat dalam eksperimen tu. Okay, kita boleh tulis manometer height. Sebab relationship tu datang daripada level kan, P sama dengan rho GH. So tu adalah tinggi manometer lah. Kalau H1 dia akan jadi P1. Okay, sekarang kita nak biarkan equation ni dalam bentuk V2. Okay, so kita nak V2 ni dekat depan. So yang lain semua ni kita letak belakang. Okay, so kita kena rearrange above equation lah, supaya dia jadi macam ni. V2 sama dengan apa? So V2 ni lah yang akan represent kita punya velocity dalam pipe. So dia akan represent our pipe velocity. So kita kena buat step kedua, iaitu V ni kita kena tukar kepada V2. Kita tak nak ada V1 kat sini. So cara dia, kita letak continuity equation, rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. So density dia sama kan. So sekarang kita susun supaya V1 sama dengan A2 V2 bahagi dengan A1. So bila dah ada ni, kita boleh masukkan ni ke dalam ni. Okay, so 2G H1 tolak H2 V2 kuasa 2 tolak semua ni, A2 V2 bahagi A1 kuasa 2. Okay, kuasa 2 ni kena ada. Kemudian kita susun lah. So kita boleh keluarkan V2 ni daripada equation ni. Sebab V2 kuasa 2, kita akan dapat V2 kuasa 2. So yang lain kita tinggalkan. A2 bagi A1 kita biarkan dekat sini. So sekarang kita boleh faktorkan V2 ni sama kan. So dia sebenarnya V2 kuasa 2 1 tolak. So ni kita dah keluarkan. So dia tinggal yang ni lah, A2 bagi A1 kuasa 2 kurungan lagi. So yang sebelah kiri kita tak usik, so dia mesti sama lah, H1 tolak H2. So bila dah sampai sini kita teruskan. So bila kita dah ada V2 ni, kita boleh bahagikan semua term ni dengan 2G. 2G H1 tolak H2, bila kita bawa sebelah kanan ni ke kiri, dia akan jadi bahagi. So V2 kuasa 2 dia sama dengan 2G H1 tolak H2. Okay, bahagi dengan semua sekali tadi. 1 tolak A2 bagi A1 kuasa 2. So equation ni sebenarnya kita boleh naikkan dia ke atas. Okay, kita boleh main dengan kuasa 2G H1 tolak H2 darab dengan so kalau 1 bagi X, kita boleh tukar jadi X kuasa negatif 1. Itu cara kita susun pecahan. So bila kita naikkan 1 tolak A2 bagi A1 kuasa 2 kuasa negatif 1. So equation ni dah nampak lah bentuk dia. So kita teruskan lagi. So V kuasa 2 ni kita nak jadikan V2. So kita buat punca kuasa 2. So saya potong kat sini ya. Kita buat punca kuasa semua sekali. Okay, sampai belakang. So punca kuasa 2 ni kita boleh buat sebagai simbol juga. Kita tak boleh buat panjang macam ni. Cara dia adalah macam ni. Punca kuasa 2X kita boleh jadikan X kuasa 0.5, X kuasa setengah. So dengan cara tu kita boleh buatlah 2G H1 tolak H2 ni
kuasa 0.5. So darab dengan yang belakang ni, A2 bagi A1 kuasa 2. So negatif 1 darab setengah adalah negatif setengah. So bila kita dah sampai sini, dia dah selamat lah. So bila kita nak dapatkan seperti ini, Q ni adalah flow rate. So bila kita nak dapatkan flow rate, kita kena buat Q sama dengan area darab velocity. So sekarang dia pakai V2 kan. So kita kena buat A2 darab V2 supaya sama. Okay, Q sama dengan A2 darab semua sekali ni. Okay, 2G, H1, H2. Okay, darab 1 tolak A2 bagi A1 kuasa 2 kuasa negatif 0.5. So bila dah ada ni, so kita tambah lagi satu simbol, iaitu untuk venturi dengan orifice ni, dia punya special dia ada nilai CD. So CD ni dia memang darab dekat depan sekali. CD darab semua ni, sebab dia adalah correction factor. So kita just tambah je lah dekat depan ni CD. Q sama dengan CD darab A2 2G H1 H2 0.5. Okay. So equation kita baru complete. So bila kita check balik CD A2 2GH. Okay. CD A2 2GH kat sini, kat belakang. So kat sini sama kuasa 2, lepas tu ada kuasa negatif setengah. Okay, sama dekat depan. So bila kita cerita A1 dengan A2, dalam kes ni, sini adalah area 1. So area 2. So dalam buku fluid mekanik, dia ganti A2 ni dengan AT. So T kat sini maksud dia adalah dia punya throat. Sebab pipe ni, kalau dalam kes venturi, dia ada contraction kan. So contraction tu yang buat dia sempit. Dia sama juga dengan seperti kita punya tekak. So ini adalah maksud T tu lah. Basically AT adalah A2, sama je. So kalau kita nak ganti, boleh lah dalam ni, tak ada masalah. So dia akan jadi panjang sikit lah. So kalau kita nak susun sama macam dalam manual, kita boleh buat AT darab dengan yang ni dulu. Okay, satu bahagi ni. So kita pindahkan ke depan lah. 1 tolak AT, sebab A2 kita tukar, A1 kuasa 2 kuasa negatif setengah. So darab dengan 2G. Okay, H1 tolak H2. Okay, kuasa setengah. Okay, itu saja untuk Bernoulli equation.